Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketahui olehmu bahawasanya upama sembahyang itu, ni nak buat banding semaya dah, bandingnya. Bahawasanya upama sembahyang itu, bandingnya lah, diupamakan, yakni dibandingkan satu raja memperbuat akan sesuatu balai. Balai ni yakni satu tempat yang elok di dalam istana dia. Dia buat satu tempat yang elok di dalam istana raja tu. Tu balai. Bukan mana balai dengan mana penjaga ni, ataupun balai dengan mana bawah di masjid tu, bukan. Bawah pada masjid nama dia. Balai ni yakni satu tempat yang elok di dalam istananya, istana raja. Dan memperbuat ia raja. Raja ni. Dan memperbuat ia raja akan jamueh. Ia buat jamueh. Dan mesediakan padanya pada jamueh. Padanya yakni pada jamueh sedia akan bagai-bagai makanan dan bagai-bagai minuman. Jadi ada di dalam jamu tu dia sedia bagai-bagai makanan dan bagai-bagai minuman. Ikut nak makan ada belaka. Dengan bagai warnanya, warna makanan dan minuman tu ada ikut nak makan. Dan bagai-bagai lazatnya makanan dan minuman tu. Betul? Dan pada tiap-tiap warnanya, dan tiap-tiap warnanya, warna bagi makanan dan minuman itu, baginya, bagi tiap-tiap warna tu manfaat. Tiap-tiap warna, tiap-tiap pesang dalam makanan dia tu, tiap-tiap nak daripada makanan dia tu, ada baginya manfaat. Maka iaitulah sembahyang. Maka iaitulah sembahyang. Maka iaitulah bagai-bagai makanan dan bagai-bagai minuman dengan bagai-bagai warna dan bagai-bagai lazat tu. Sembahyang. Dah, itu semaya kita duduk semaya ni. Kamu dia selepas daripada dia buat jamuan raja saat itu, selepas tu maka menyeru akan segala hamba bagi raja merasakan makanan itu. Seru hamba-hamba dia, suruh mari makan. Maka setengah daripada hambanya makan, dan setengah daripada hambanya tak makan. Tak makan tu emonya dia tak tahu kata makanan itu sedap. Emonya dia tahu kata makanan itu sedap, tapi dia malah. Saya nak tinggalkan selimut. Nampak tak? Jaga tu dah. Hak tak makan tu jaga. Jaga. Orang suruh makan lah. Jangan duk buat tak saya makan itu. Jaga dah. Demikianlah upamanya sembahyang itu. Supaya tu disuruh Allah Subhanahu wa taala mengerjakan dia akan sembahyang tu. Allah Taala perintah suruh kita semaya saat itu kerana gapo? Supaya mengambil lazat hamba Allah Ta'ala, lazat yang kamil, yang sempurna daripada bagai-bagai pemberian dan kurnianya Allah Ta'ala, supaya syukurlah hamba itu akan kurnia Tuhannya. Tuhan suruh perintah suruh kita semaya supaya nak kita tu ambil lazat-lazat kemanusiaan yang ada di dalam semaya tu. Lah, banding sepengah tadi. Kadang-kadang kita ni tahu kata semaya tu ada lazat, tinggal juga. Kadang-kadang tak tahu, dengan sahabat tak sapa martabat dia. Hak tu jauh, pakai tinggal terus. Lah, jagalah jangan tinggal semaya. Habis itu tak ada payah kali tu awak banding ni. Maka af'alus salah, reti semaya ni gapo dia semaya? Reti taklah semaya lah. Cuba tak arif semaya ni lah. Lama dah 13 muka surat dah. Lah, gapo dia semaya?
Mula dengan perbuatan yang mula dengan takbir, akhir dengan salam. Dalam semaya ada perbuatan saja kan lah. Aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbiri wa mukhtatamatun bitaslimi. Tu orang panggil semaya. Oh lama tak ada tanya, lupa nak tanya. Setiap kita ni nak cara buat semaya ni. Semaya ni aqwalun bi beberapa perkataan wa af'alun dan bi beberapa perbuatan yang makhsusah yang tertentu yalah. Bukan semua perbuatan, bukan semua perkataan. Muftatahatun bitakbir, dimulakan hal keadaan dimulakan dengan takbir, mukhtatamatun bitaslim, lagi disudahkan dengan salam. Tu orang panggil semaya lah. Jagalah. Habis itu maka af'alus salah, gapo perbuatan semaya itulah. Maka af'alus salah itu yakni segala perbuatan semaya itu, seperti rokok dan sujud. Mana tu? Hak tu perbuatan semaya rokok sujud tu. Seumpamanya makan ni. Perbuatan semaya tu seumpama makan ni. Jagalah dah. Dan zikir dan tasbih dan doa bagai-bagai warna minum. Jagalah. Zikir dan tasbih dan doa bagai-bagai warna, yakni diumpamakan seperti bagai-bagai warna minum. Zikir, tasbih, doa di dalam semaya tu. Lah hak tu semacam minum lah. Jaga. Maka apa makan ni dan minumnya daripada upama ini? Gerti tak lah? Maka apa makan ni dan minumnya daripada upama ini, yakni tidak ada dah makan ni hak nak lebih daripada ni tak ada dah. Tu dengan makna lagu tu. Faham tak tu? Maka apa makan ni dan minumnya daripada upama ini, yakni tidak ada dah makan ni hak yang lebih daripada ini. Hingga tiada sedar hamba Allah Ta'ala tak sedar ni faham lah. Hingga tiada sedar hamba Allah Ta'ala yang arifin, yang kenal mereka itu akan Allah, tidak sedar akan diri hamba Allah yang arifin tu. Lepas semaya, nak semaya, tak sedar ke diri. Lepas semaya, nak semaya, lepas semaya, nak semaya, lepas semaya, nak semaya, sehingga bekak kaki-kaki. Itulah. Tak sedar lah. Bekak kaki tak sedar lagi lah. Jagalah. Nampak tak? Nak rakyat kata tak ada dah makan ni. Hak yang nak lebih pada ni tak ada dah. Semaya itulah. Nampak? Hingga kita buat semaya saat ni tu, hamba-hamba yang arifin tu semaya, hingga tak sedar diri. Nak rakyat kata sedarnya. Dan sejuk mata hati hamba. Habis kata payah tak ni lah dah. Kalau tak ngaji, tak ada jalan kalau baca dengan seorang nak ngajar orang kampung duk rasa payah sikit ni. Sampai tu ngaji tanda molek. Waktu kita ngaji ni niat kata nak klik ngajar orang kampung. Tak ada klik ngaji boleh almari masuk duk situ ada. Kena niat nak klik ngajar orang kampung pula di rumah tu. Tengok. Dan sejuk mata hati hamba dengan kurnia Allah lah, yang tiada dapat diperinya, yakni tiada dapat dicerita dan royak. Pri ni mana cerita? Yang tiada dapat diperinya, yakni tiada dapat cerita dan royak. Nak cerita tak boleh, nak royak tak boleh. Nak royak besar ke ni semaya ni besar. Kerana ialah sembahyang tu. Semaya hak kita ada semaya, ialah tu kembali pada sembahyang lah. Kerana ialah yakni sembahyang tu yang dinamakan jannatul ajilah, syurga hak yang segera. Tengok tu. Lazat-lazat yang ada di dalam semaya dan kemanisian hak yang ada dalam semaya. Manakala kita semaya, kita dapat lazat-lazat tu dan kemanisian semaya tu, seolah-olah kita dapat syurga dalam dunia lah. Tu lagu tu. Seolah-olahnya kita ni dapat syurga yang al-ajilah, hak yang disegerakan di dalam dunia ni. Dengan sahabat semaya, kelazatan semaya tu.
Seperti firman Allah Ta'ala, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Tengok. Dan bagi orang yang takut akan maqam Tuhannya, Tuhan orang tu. Maqam Tuhan takut ni buat segala suruh Allah dan tinggal larangan Allah. Tu. Dua syurga. Boleh dia Tuhan balas dianya dua syurga. Disegera di dalam dunia. Disegera satu syurga tu di dalam dunia, iaitu syurga yang disegera dalam dunia sejuk mata hatinya, mata hati seorang saat ni tu, ataupun mata hati orang yang takut akan maqam Tuhan tu, dengan syuhud akan Tuhannya, yakni dengan syuhud ni yakni dengan pandai dengan mata hati, dengan pandai akan dengan mata hati akan Tuhannya, yakni akan kebesaran Tuhannya tu, akan Tuhannya, yakni akan kebesaran Tuhannya di dalam semaya tu. Dia boleh pandai dengan mata hati dia. Syuhud ni pandai dengan mata hati dah. Ada. Jadi sejuk mata hati orang semaya. Tenang nampak sejuk mata hati ni, kita tengok dia tu nampak tenang. Tak jadi gelah gesah. Tu ni orang semaya. Sifat gelah gesah tu Allah Taala cabut dah. Sepengah duk bahas dulu dah ni, ya rajak kembali semula. Dan syurga yang kedua, ya dua syurga kan? Liman khafa maqama rabbih jannatan, dua syurga. Satunya syurga hak sat ni, dan syurga yang kedua di akhirat, di sana. Di akhirat, di sana, yakni di akhirat lah. Dia ambil sana lah balasnya dia. Dan setengah hukama dan kata dah tambah so. Tambah sepah pada dan tu kata. Dan kata setengah hukama bahawasanya sembahyang itu menghimpunkan di dalamnya, di dalam sembahyang 12,000 perkara. Di dalam semaya tu duk berhimpun, di dalam semaya tu 12,000 perkara. Kemudian maka disimpankan akan 12,000 itu, disimpan ke 12,000 perkara yang duk berhimpun di dalam semaya tu, disimpan pada 12 perkara. Ambil hak 12,000 tu dibubuh masuk, duk simpan duk terkandung dalam 12 perkara ya. Tengok. Maka barang siapa yang berkehendak semaya, siapa-siapa yang menghendaki nak semaya, maka tak dapat tiada, yakni mesti daripada mengetahui dan mengerjakan 12 perkara itu. 12 perkara ni mesti, dan tak dapat tidak bagi dia tu kena tahu 12 perkara hak mengandungi 12,000 tadi. Fahamlah? Ya 12,000 tu yang masuk terkandung dalam 12 perkara ni. 12 perkara ni siapa-siapa yang menghendaki nak semaya, tak dapat tidak dia tu kena mengetahui dan kena mengerja hak 12 perkara ni. Supaya gapo dia kena mengerjakan 12 perkara tu kenapa? Supaya sempurnalah sembahyangnya. Nung duk lelaki dah jaga. Lama duk supaya sumpur nalah namun sumpur nalah. Supaya sempurnalah sembahyangnya, sembahyang seorang. Habis itu. Maka enam perkara, yakni 6 perkara daripada 12. Yakni daripada 12 perkara tu. Dahulu daripada masuk kepada sembahyang, hak kita kena tahu dan kita kena jaga. Ni belah perkara dulu daripada kita masuk kepada semaya, yakni di dalam sembahyang, kepada sembahyang yakni di dalam semaya. Dan 6 perkara kemudian daripadanya, daripada masuk kepada sembahyang. Kemudian daripadanya, daripada masuk kepada sembahyang. Mufaham ke mana lah? Hak ni perkara, hak kemudian daripada masuk kepada semaya. Faham ke mana lah? Faham ke mana lah? Aiwa. Ni sebelum semaya, ni di dalam semaya. Bukan ni tu lepas pada semaya. Bukan ni belum, ni lepas. Ni belum, sebelum semaya, betul ni di dalam semaya. Dan 6 perkara kemudian daripadanya, daripada masuk kepada semaya, yakni 6 perkara tu di dalam semaya. Hak belakang ni. Mana? Pertama ilmu. Ni kena ada hak ni. Wa kullu man bi ghairi ilmi ya'malu
a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jaga dah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, bermula tiap-tiap mereka bighairi ilmi, dengan ketiadaan ilmu, ya'malu, dia beramal. Jaga syair. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, tiap-tiap mereka dengan ketiadaan ilmu dia beramal, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Amal dia saat itu mardudah, ditolakkan akan dia. Apa tolak? La tuqbalu, tidak terima. Jaga dah. Tu syair. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jaga, sebab tu ilmu ni penting. Kerana gapo? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, amal yang sedikit yang di dalam pengetahuan itu, amal sedikit tapi di dalam ilmu pengetahuan. Orang yang membuat amal saat itu mempunyai ilmu pengetahuan terlebih baik daripada amal yang banyak di dalam jahil. Orang jahil ni semaya tu bangun tengah malam lagi lah, berzikir lagi lah, macam-macam. Tapi jahil. Orang alim saat ni tu buat sikit lah, lebih orang alim lagi. Ni nak ayat kelebihan ilmu dah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, situ a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Tak ada alif lam sabut dah, jangan ada buah lillah. Wa kullu man bighairi ilmi ya'malu, tak ada alif lam sabut. A'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jaga. Kedua daripada 6 perkara, wudu. Kena wudu. Gapo dia wudu? Yakni suci daripada hadas. Tu, koyak bahasa Jawi kita, gapo dia wudu? Yakni suci daripada hadas. Tu wudu. Jangan baca wadu. Kalau kita baca wadu tu kena di atas air hak kita nak guna ambil air semaya tu. Kalau baca wudu kena di atas diri kita ambil air basuh di anggota wudu. Itu orang panggil wuduun. Kalau wadu dengan patah wa lagu tu kena di atas air hak kita nak guna ambil air semaya. Diri air hak kita nak guna ambil air semaya tu orang panggil wadu. Batu wudu diri kita basuh air di anggota wudu. Itu orang panggil wudu. Diri kita ambil air semaya itulah. Hak tu orang panggil wudu. Kalau wadu tu kena di atas diri air tu. Jagalah. Tapi jangan tukar baris tu. Kalau baca tu pergi ke mana lain dah. Kalau baca wadu mana lain, wudu mana lain. Kena wudu yakni kena suci daripada hadas. Kerana gapo? Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada sembahyang itu, yakni tiada sah sembahyang itu, tiada sah sembahyang itu melainkan dengan tahur. Kena suci daripada hadas. Kalau kita berhadas, semayalah tak sah. Dengan sebab hadas ni, suci daripada hadas ni syarat sah sembahyang. Tak itulah. Suci daripada hadas kecil, hadas besar, itu syarat sah sembahyang. Itu setengah pada syarat sah semaya. Ketiga, pakaian. Kena menutup aurat di dalam semaya, kena ada pakaian. Kerana apa? Kerana firman Allah Ta'ala, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ni tepat berdalil ulama kata mesti kita tu wajib kita tu menutup aurat, yakni menutup warna aurat tu. Dalil dianya khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Lama tak tahu mana dalil ulama ambil mana kata wajib menutup warna aurat tu. Halah, ni dalil dia. Apa? Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid. Gapo? Pada tiap-tiap masjid ni kalau kita tengok alat tafsir inda kulli masjidin ay inda salati wat tawafi. Tu, inda kulli masjidin ay inda salati wat tawafi. Di sisi semaya dan tawaf. Tapi hak sini kita tak ada nak cara bak tawaf, kita nak hak semaya. Tengok. Mana nah? Ambil oleh kamu akan pakaian kamu pada tiap-tiap masjid. Apa makna? Yakni
pakai akan pakaian kamu pada tiap-tiap sembahyang. Faham tak? Jaga dah. Kena pakai pakaian dengan makna menutup aurat, Keempat, memeliharakan waktu. Kita kena jaga waktu semaya. Siapa waktu kita semaya. Kelima, menghadapkan kiblat. Kena menghadapkan kiblat, yakni menghadapkan jihad kiblat. Kalau orang duduk di Kaabah tu ain kiblat, menghadap kepada ain kiblat. Kalau kita orang jauh semacam kita duduk di Mesir ni, menghadapkan jihad kiblat. Jihad naik sini. Kalau di rumah kita jihad jatuh. Keenam, niat, kena niat. Jaga dah daripada 12 perkara. Keenam, yakni daripada 12 perkara niat. Niat ni apa lah? Hak kita duk ingat dalam hati kita, ingat dalam hati tu orang panggil niat lah. Nama tak erti. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amal itu dengan niat. Gapo? Innama tu orang panggil adatul hasri. Adatul hasri ini makna hasri itu makna mensipaikan. Dengan maknanya mensipaikan segala amalan, tersipailah amalan-amalan yang sahih saat itu di atas niat. Tu dengan makna kata tu. La tasihul a'mal illa binniyati. Tu makna dia. Innamal a'malu binniyat, yakni la tasihul a'mal, tidak sah segala amalan-amalan illa binniyat, melainkan dengan niat. Tu makna dia tu. Habis itu ketujuh, takbiratul ihram. Kita kena takbir yang mengharaikan barang yang halal, barang yang harus di luar semaya. Manakala kita takbir haram. Sebab ni orang panggil takbiratul ihram. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Ni. Habis itu. Kedelapan, berdiri. Kena berdiri dalam semaya kalau kita kuasa lah. Kerana firman Allah Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdiri oleh kamu bagi Allah qanitin, hal keadaan kamu tu khusyuk. Tu qanitin yakni khusyuk. Kita berdiri tu hal keadaan kita tu khusyuk kepada Allah Ta'ala. Tetap anggota kita zahir dan batin kepada Allah Ta'ala. Habis. Ke-9, membaca Quran. Kena baca Quran, iaitu Fatihah. Kita harus semaya tu. Ke-10, rokok. Ke-11, sujud 2 kali. Ke-12, duduk tasyahud akhir. Habis itu. Sikit lagi dah. Adapun ilmu itu, ni yang nak syarah. Yang nak syarah tu pihak 12 tadi. Adapun ilmu itu atas 3 wajah, atas 3 jalan dah. Mana ilmu tu? Pertama, bahawa diketahui fardu daripada sunatnya sunat semaya. Sunatnya yakni sunat semaya itu kita kena pandai beza hak yang mana fardu dan yang mana sunat di dalam semaya kita tu. Jaga. Tu orang panggil ilmu. Kerana bahawasanya sembahyang itu Kerana bahawasanya sembahyang itu tiada sah, yakni tiada sah sembahyang melainkan diketahui akan kaifiat semaya. Kaifiat semaya, cara-cara semaya, aturan semaya tu tak sah melainkan dengan kita tahu dia. Hak mana wajib, hak mana sunat di dalam semaya tu kena pandai beza. Jaga dah. Betul kalau orang awal supaya masalah dulu lah. Masalah orang awal lah. Supaya masalah dulu. Kalau dia i'tiqad semua dalam semaya tu wajib ataupun fardu, padahal dia tu orang awal, sah lah semaya ya. Ataupun dia i'tiqad semua setengahnya fardu, setengahnya sunat. Padahal dia tak pandai beza yang mana fardu, yang mana sunat. Lagi dia tu orang yang awam, orang yang kebanyakan, sah semaya dia. Supaya cara dulu. Rujaklah sana. Keduanya, diketahui barang yang ada pada wuduknya. Kena tahu barang yang bersangkut paut dengan wuduk tu. Daripada fardu dan sunat kita kena tahu. Dalam tak kalau kita mengambil wuduk tu, hak mana fardu, hak mana sunat. Hak mana fardu lah dalam wuduk lah. Lah. Betul? Apa lah ya? Sapu pala betul?
Tak apa royak aku royak buah cukup aku royak atau pada. Basuh kaki tu? Tertik. Allah maftah alik. Okey panggil pak basuh dua kering ya. Pak basuh dua kering. Basuh muka, basuh tangan, tengok siapa? Ilal marafiq. Baru sapu kepala satu-satu juzuk daripada kepala, baru basuh kaki hingga sampai ka'bah. Nah, baru niat tertib. Hak tu hak kering. Tak kena basuh tu. Niat tak basuh. Baru tertib, tak kena basuh tu. Nampaklah. Orang panggil pak basuh dua kering. Baru gapo ayat Quran? Iza kumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wa aydiyakum ilal marafiq. Nilah. Hak tu hai royak ilal marafiq. Lepas kita nak royak hak kita mengambil wuduk. Jaga dah. Hak mengambil wuduk ni dia ada 3 had. Ada 3 had. Satunya hak tanda taruh. Dia mau nak klik ngajar orang kampung. Kita orang duduk dalam mazhab Syafi'i ni. Perlu tahu. Hak mengambil wuduk ni ada 3. Satunya hak wajib. Yang keduanya hak nak menyempurnakan yang wajib. Dan yang tiganya hak sunat. 3 ni lah. Satunya hak wajib. Yang keduanya hak nak menyempurnakan yang wajib. Yang ketiganya hak sunat. Lah. Kita akak contoh basuh tangan lah. Basuh tangan. Hak wajib sekat mana hang? Hak wajib sekat mana? Sekat kepala siku ni. Ni orang panggil hak wajib. Satu. Batu naik sikit ni, lepas sikit pada kepala siku, orang panggil hak nak menyempurnakan yang wajib. Jaga hak nak menyempurnakan yang wajib tu wajib juga. Dengan sebab dia masuk dalam kaedah mala yatimul wajib illa bihi fahuwa wajibun. Barang yang tak sepenuh wajib molekeh dengan dia, maka barang tu wajib juga. Tak sepenuh hak yang wajib kita basuh sekat kepala siku, molekeh dengan kita naik sikit, lepas sikit pada kepala siku. Kalau gitu hak naik sikit tu wajib juga. Yang tinggal tu situ tu. Nampaklah. Dengan sahabat tak sepenuh hak wajib ni molekeh dengan dia ni. Dengan naik sikit pada siku ni. Kalau gitu naik sikit lebih sikit daripada kepala siku kita basuh tu wajib juga. Itu orang panggil hak nak menyempurnakan wajib. Lepas tu naik sampai setengah lengan ni hak sunat. Nampaklah tu. Sunat dah, sunat naik sampai sini. Nampaklah. Tu. Sabit dia ada ikhtilaf banyak tu, masalah basuh kaki kadang-kadang naik sampai perut tih, setengah tih ni. Nampaklah. Tu jaga tu ada ikhtilaf ulama banyak. Nak royak buat kharasahnya, hak mengambil wuduk ni ada 3 hak ni. Hak wajib, hak nak menyempurnakan wajib, hak sunat. Basuh kaki. Siapa sekat mata kaki tu hak wajib. Buku lali tu. Wajib batu naik sikit tu nak menyempurnakan hak, nak menyempurnakan wajib. Wajib juga. Dengan sebab tak sepenuh hak wajib tadi molekeh dengan dia. Berartinya hak tu wajib juga. Batu naik wisapa atas sikit pada tu orang panggil sunat situ. Tu cara dia lah. Nyanyi orang pakai seluar ketak-ketak. Jaga dah. Apa kering 2 basah. Itu hak fardu. Lepas tu hak sunat tu lah. Basuh tangan dulu lah dah. Basuh tangan dulu sebelum lepas tu baca bismillah. Lepas tu isap air ke hidung, komo, mana hak lain-lain lagi tu sunat. Lepas tu basuh tekak ni bid'ah dah. Basuh tekak, basuh pada tekak. Ada dulu ke basuh tekak dah. Lepas tu bid'ah. Dengan sahabat Nabi tak buat, tak sabit lagu tu. Ada juga hadis tu. Kita tengok sendiri lah. Kita tengok sendiri aja bahas. Riwayat gitu ya. Jaga habis itu. Maka yang dimokia itu ni. Maka yang dimokia itu yakni tahu ilmu tu. Maka yang dimokia itu yakni tahu. Tahu ataupun ilmu tu syarat pula sah wuduknya, wuduk seorang. Ilmu tu tahu kata hak yang mana wuduk, yang mana fardu dan yang mana sunat tu syarat pula sah wuduknya, wuduk seorang. Sampai tu kita orang ngaji kalau duk tak pandai nak beza lagi kak, teruklah semaya kita penuh di wuduk lagi dah. Dan ketiga mengetahui akan tipu daya syaitan. Ni ilmu juga ni sakut dengan ilmu. Dia 3 kan ilmu. Kena tahu perkara daripada tipu-tipu daya syaitan supaya dapat ia seorang menjauhkan dia akan tipu daya syaitan tu. Faham dah? Pernah kita duduk semaya kan? Inya mari macam-macam dalam hati kita ni duk gelak. Nampaklah.
Suruh ingat muka tu, suruh ingat muka ni, kita kena teringat kata ni adalah, kena tahu kata ini adalah tipu daya syaitan. Kena jauh. Tak boleh kata aku duduk semayah ni. Kena khusyuk, kena tawaduk kepada Allah Ta'ala. Tengok. Maka adapun kesempurnaan wuduk itu, kesempurnaan wuduk tu, hendaklah dikerja nyonya seorang 3 perkara. Nak wis penuh wuduk dia kena mengerjakan 3 perkara ni. Mana? Pertama-tama engkau sucikan hati daripada khianat. Ni payah ni. Nak basuh ni tak boleh basuh dengan air lah. Ni payah ni. Engkau sucikan hati daripada khianat. Gertilah dah khianat dah. Orang sipir taruh barang pun dia ambil. Tu. Tu khianat setengah daripada khianat. Orang pesan amanah taruh dia, pesan satu-satu rahsia dia royak ke orang. Tu orang panggil khianat lagu tu jangan. Dan hasad, kena suci hati kita pula daripada hasad. Dengan sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hataba. Hasad memakan ia akan amalan-amalan hasanah kita, amalan-amalan kebaikan kita, dia makan semacam kayu, semacam api makan kayu yang kering. Lagu mana api makan kayu yang kering, lagu tulah hasad makan amalan kita. Ni. Kita semaya tu cukup apa cakap dah, ada pahala, ada semua khusyuk ke apa cukup dah. Tapi ada sifat hasad ni, habis juga pahala amalan kita. Nampaklah. Hasad ni ketilah hasad lah. Kita cita-cita pada saing kita saat ni tu supaya turun bala di atas dia. Ataupun supaya hilang nikmat-nikmat hidup dia tu. Nampaklah. Lagu tu orang panggil hasad. Dan bughd. Bughd ni benci kepada seseorang. Kita benci ke dia, berasa benci kepada orang ni, berasa benci kepada orang ni. Jangan, kena menyuci hati kita daripada perkara ni. Hak ni hak payah nak suci ni. Hak nak basuh anggota batin ni payah. Anggota zahir tak payah. Hak basuh anggota batin ni. Wuduk anggota batin hak ni lah. Dan keduanya daripada 3 perkara. Engkau sucikan badan engkau daripada dosa. Kita kena menyucikan badan kita daripada dosa, yakni dengan kita taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda taruh. Yakni dengan kita taubat kepada Allah Taala. Tu suci anggota kita, suci badan kita daripada dosa, yakni dengan kita taubat kepada Allah Taala. Dan ketiga, sempurnakan basuh pada anggota wuduk dengan sempurna. Kita ni kena menyempurnakan basuh pada anggota wuduk saat itu. Dengan sempurna, dengan tiada berlebih-lebih. Air hak kita dak guna buat mengambil wuduk tu jangan masuk dalam mubazir. Peta Nabi tobek, Nabi ambil air semaya saat itu secupak air lah. Secupak air. Kita cukup dah lah, secupak lah. Kalau cukup pun cukup sampai sekat kepala ya. Nak masuk kaki tak boleh dah habis. Jaga jangan melampaui sangat masuk dalam mubazir. Kalau kita guna peli, guna pipe ke apa pun jangan melampaui air tu. Masuk dalam mubazir. Habis itu. Adapun pakaian itu, sikit lagi. Adapun pakaian itu, maka sempurnanya pakaian itu dengan 3 perkara. Cepat sikit apa sini tak payah. Pertama, bahawa ada ia pakaian halal. Jangan duk curi kain orang pakai semaya, jangan. Pakaian tu jangan duk curi orang, kena halal. Ataupun kita nak beli kain pakaian tu jangan beli daripada duit-duit yang haram. Jangan duk beli daripada duit-duit jual bewok. Jual ular mana tu jangan. Jangan main jual ular haram tu. Dan keduanya daripada 3 tu suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Suci daripada najis yang tiada dimaafkan. Jaga dah. Dan ketiganya bahawa ada ia pakaian. Bahawa ada ia pakaian muwafaqah dengan sunnah. Muwafaqah dengan sunnah. Jaga kain sarung tu bukan sunnah nah. Jangan buat ta'assub gitu. Kain sarung tu orang rumah kita kok nak royak. Kalau kita pakai seluar biasa ni, seluar jing tu benarlah tak sarung nak tu email lah teruk tu. Hak kalau rumah kita, keadaan rumah kita sini biasa ya. Hak rumah kita tu nak royak setengah pada setengah dia tak masuk ke kain sarung dia tu hingga kata orang pakai seluar tu tak tolak dah nak dia tu email.
Tak talak lah. Walaupun dia tahu orang ni, orang yang mempunyai ilmu, ngaji Mesir tak talak lah. Tak talak lah yang pakai kain sarung tu. Tak sah no pakai seluar. Menutup aurat. Jaga ta'assub. Jangan ta'assub. Kain sarung tu bukan sunnah, itu kebudayaan. Jaga. Jaga dah. Tapi kita kena jaga adat orang umum kita tu. Kita sebelah balik kita kena pandai jaga juga. Nampaklah? Aduh tu atas kita lah. Dan jangan ada pakaian seseorang itu atas jalan takabur. Jangan pakai. Aku pakai lagu ni. Megah nampak. Lebih aku sorang. Tak ada lah. Allah tak boleh tindah aku. Janganlah lagu tu. Dan ujub. Hak takabur ni. Jenis nak orang tahu lah. Depan orang ramai-ramai nak orang tahu. Tekah orang tak mari, tak masuk semaya. Orang mari ramai. Duk star kawan nak masuk semaya dalam bilik star. Takbir darah. Allahu Akbar. Nak orang dengar. Lah, tu takabur. Jangan lagu tu. Hak tu nak orang tahu. Dan ujub. Ujub ni duk dalam hati dia lah. Mari perasaan akulah yang lebih. Aku ni kalau kira ngada ke tak ada dah. Orang nak tindah aku. Jadi jidah semua perasa. Tak ada lah Allah tak ada tindah dah aku. Lu ingatlah hati kita mari perasaan lagu tu lah. Aku ni kalau nak kira dengan ibadat aku dah. Tak boleh dah orang nak tindah. Akulah orang rajin sekali. Janganlah lagu tu lah. Tu orang panggil ujub. Benda-benda ni duk makan pahala amalan kita ni. Dan megah. Jangan berasa megah tu jangan. Adapun memeliharakan, yakni jagakan waktu itu, maka sempurnanya memeliharakan waktu tu di dalam 3 perkara juga. Pertama bahawa ada ia mata engkau, badan. Tak saranya ia tu mata engkau dah. Badan mata engkau tu badan pada ia. Sawit payah kita jawi weh. Betul kalau kita jangan rojok kepada seorang. Cuba terang tengok. Pertama bahawa ada ia seorang mata engkau. Kok mana? Seorang mata engkau. Tak erti. Ya, pertama bahawa ada ia gapo? Mata engkau, badan. Mata mung tu melihat akan matahari. Nampak tak? Dan bulan melihat akan bulan. Kalau orang tahu bulan, cara-cara bulan tu. Dan bintang, kalau orang-orang tahu perjalanan bintang. Dia tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang. Dan engkau amat-amatkan dia, yakni engkau amat-amatikan dia akan melihatkan matahari dan bulan dan bintang. Tu kena we amat-amati bagi hadir waktunya, bagi masuk waktunya waktu semaya. Kita kena ada ulat-alik tengok semua lah. Amat-amati lagu mana kita tengok sekali pergi hukur, sekali bayar hari tak ada gelicir lagi, tak masuk. Duk start pergi hukur pula. Lalu jadi amat-amati. Dan keduanya telingamu itu mendengar kepada bang. Ni kata tak erti ni. Berani jamin kalau orang kok kedah ni tak erti cerak. Apa bang? Apa mang bang? Azan mang tu muncul duk sayang Kelantan. Kalau tak sayang Kelantan keluar asal tak erti kok. Kok pahaya tak panggil cerak bang ni. Panggil bang tak? Sama lah gitu. Tergantung. Ada tak kandung kat ni? Panggil bang tak ni? Bang juga. Kalau gitu boleh duk dah masa kita taning. Kita gamak ke balajah taning ya bang. Bang ni azan. Nama ada orang tak reti tu azan. Kalau supa belaka tak ada gapo dah. Telinga kita tu kena duk perhati semua dengar orang kepada bang. Dan ketiganya hati kamu memikirkan janji bagi waktu. Di sini kita tak nampak ni, tak erti ni. Lagu mana? Dia kata dan ketiganya hati kamu memikirkan janji bagi waktu. Kita kena mikir semua. Gelicir matahari tu masuk waktu penamu. Tu janji waktu. Mana kalau naik pajak sodik tu masuk waktu penamu. Duk mikir semua. Nampak kan? Manakala sebelah asar tu masuk waktu penama, jatuh matahari tu masuk waktu penama, batu manakala hilang sapok-sapok yang merah di tepi-tepi langit tu masuk waktu penama. Kena duk fikir semua tetengah janji bagi waktu. Tu janji waktu kan. Tanda taruh tu nama kita tak erti tu janji bagi waktu tu. Kita nak anggap mananya kita mikir gapo gelicir waktu, gelicir matahari, waktu penama naik pajak sodi, waktu penama jatuh matahari sebelah petang tu waktu penama. Kita fikir semua. Habis itu sikit kira.
Adapun menghadap kiblat kesepenuhnya di dalam 3 perkara juga. Mana? Pertama, bahawa engkau hadap kiblat dengan dadamu. Kena kita hadap kiblat tu dengan dada kita. Jangan hadap dengan kepala sungguh saja. Sungguh pun kata Tuhan suruh hadap dengan kepala saja, tapi jaga fawalli wajhaka syatrul masjidil haram tu orang panggil min itlaqil juz wa iradatil kul. Itlaq juzuk, itlaq muka, tapi nak kepada semua tubuh badan. Hadap kiblat tu. Dan keduanya bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu. Gapo? Yakni dengan bahawa jangan engkau harap hati kita, jangan kita hadap hati kepada dunia. Bahawa engkau hadap kepada Allah dengan hati kamu, yakni dengan bahawa jangan hadap engkau akan hati engkau kepada dunia. Tu dengan makna lagu tu. Jangan kita tu duk menghadap hati kita tu duk hadap kepada dunia, hak tu tak sah dalam semaya. Dan ketiganya daripada 3 perkara, bahawa engkau khusyuk. Kena khusyuk. Gapo khusyuk? Tetap anggota zahir dan tetap anggota batin. Batu nak orang panggil wasilah ataupun cara-cara nak khusyuk ni, yakni dengan tadabbur akan makna-makna baca di atas semaya. Itulah. Nak tetap anggota kita hak yang batin, dan nak tetap anggota kita hak zahir, tak dapat tidak daripada kita tu kena tadabbur dan tafakur akan makna-makna baca kita di atas semaya. Cuba demo perhati tengok. Mana kalau demo duk perhati makna-makna dalam baca demo tu, hati demo tu jadi tetap, tak kira kata. Nampaklah. Tu cara nak boleh tetap anggota batin dan anggota zahir. Dengan mana kita tadabbur dan perhati makna-makna baca kita. Dan tawaddu', kena kita tu menghinakan diri kita di hadapan Allah Taala, semacam bapak beruk tu dia menghinakan diri dia di hadapan gemala dia. Dan tazallul ni makna menghinakan diri juga. Dan engkau tazallul dan tawaddu' dan kita khusyuk dengan anggotamu. Dengan anggotamu. Adapun niat, maka kesepenuhnya itu 3 perkara niat tu. Kesepenuhnya dia 3 juga. Pertamanya bahawa engkau ketahui dah bahasa. Bahawa engkau ketahui apa sembahyang yang engkau dirikan. Kalau kita tak tahu kat teruk ni lah. Kita bangun nak semaya Zuhur, kita tak tahu nak semaya penama ni. Nak niat lagu mana? Nampaklah? Kita kena tahu semaya berapa hak kita nak semaya tu, Zuhur ke Asar ke Maghrib ke. Dan keduanya bahawa engkau ketahui bahawasanya engkau berdiri di antara hadapan Tuhan. yakni seolah-olah kita berdiri tu di hadapan Tuhan, kita kena tahu lagu tu. Kita kena i'tikad, kena pegang, kena mengaku, kena pegang kata bahawasanya kita tu seolah-olah berdiri di antara hadapan Tuhanmu. Dan ia Allah melihat akan dikau. Allah Ta'ala tu senantiasa melihat kita. Maka engkau berdiri dengan hebat dan sakinah. Berdiri dengan hebat dan sakinah, yakni dengan takut dan berjaga-jaga. Berdiri dengan hebat dan sakinah, yakni dengan perasaan takut dan berjaga-jaga. Jagalah diri kita tu, kena jaga sikit supaya kita masuk menghadap orang besar. Kena saat ni kita tu berasa tawaduk, takut, betul kena jaga diri kita tu. Takut salah, nya pacu tekak dia. Dan ketiganya bahawa engkau mengetahui bahawasanya ia Allah mengetahui akan barang yang di dalam hatimu. Kita tu kena i'tikad lagu tu. Kena i'tikad kata bahawasanya Allah Ta'ala tu tahu barang yang di dalam hati kita. Ini orang panggil Allah Ta'ala tu khabir. Biasa jumpa ayat Quran khabir. Khabir ni orang panggil tahu dalam semacam tahu luar. Tu khabir. Apa? Khabirum bima Wallahu khabirum bima ta'malun. Nah. Ada ayat lagu tu. Pasal-pasal ngada. Kalau tak ada kita nak tu kelima khabir tu ya. Nak ayat kata khabir tu Allah Taala mengetahui batin seperti mengetahui zahir. Tu khabir. Hak batin dia tahu semacam dia tahu zahir. Tengok. Mana kalau kita tu i'tikad, kita tu tahu kata bahawasanya Allah Ta'ala tahu barang yang di dalam hatimu, maka selesaikan olehmu daripada membimbangkan pekerjaan dunia. Kita kena selesai,
tak ingat dah kepada pekerjaan-pekerjaan dunia, kena melepah habis. Waktu baik benar-benar tu, waktu baik habis. Dengan sahabat Tuhan tahu. Adapun takbir itu maka akan sempurnaannya di dalam 3 perkara. Wallahu a'lam.